Sujimi sudah pun menerima beberapa soalan di sini. Tapi bagi anda yang masih ada soalan dan ingin bertanya secara langsung, di belakang cameraman kita ada juga mikrofon. Jadi Sujimi, oleh kerana kesuntukan masa, Sujimi ingin terus kemukakan soalan yang pertama ni. Tadi Dr. Salihin ada katakan jangan makan sayur. Jadi peserta kita hari ini ada tanyakan, kalau sayur tak baik, kenapa doktor selalu suruh makan sayur, dan kenapa kita perlukan vitamin dari sayur-sayur ni? Memang kita suruh orang makan sayur, doktor-doktor sebab waktu saya jadi student dulu, dia kata sayur ni penting sebab dalam sayur dia tak sebut masa tu ada kalsium, ada ni semua, vitamin C semua, dia tak sebut tu. Dia sebut dalam tu ada rafish. Ada rafish, maksudnya ada fiber yang boleh yang tidak boleh dihadamkan oleh badan, tetapi menjadi framework. Macam orang kalau pasang kita tiang ni, dalam tiang tu ada besi kan, curcuk besi tu baru kita tahu simen. Jadi najis tadi melekat kepada besi tu, dan bila dia melekat pada besi tu, dia akan menjadikan apa? Dia akan menjadikan najis kita besar, well formed stool, dia kata dia. Jadi well formed stool ni penting bagi doktor tu. Dia kata apa? Bila kita ada well formed stool, ini akan menyebabkan well formed stool tu bila dia sampai ke kita punya dubur, di situ ada reseptor, ada signal dia, ya, dan pressure receptor dia. Sampai ke dubur, dia akan mengembangkan dubur kita dan menyebabkan message akan dihantar kepada otak mengatakan dubur kita sudah penuh. Itu yang dirakinkan kepada kita. Dan kalau kita sendiri test, pergilah cuba duduk kacau duduk belakang tu, akan terasa nanti pekok. Jadi kami sebagai student, bila dah tengok konsep sebenarnya ada refleks itu, tak persoal dah, perlu makan sayur. Tetapi sekarang ni kita dah tahu bahawa Quran tidak suruh kita makan sayur. Kita juga tahu bahawa sayur-sayuran menjadi makanan untuk bakteria jahat. Kita juga tahu sayur-sayur dalam fiber itu menyerap makanan yang baik-baik, termasuk kita punya kolesterol tadi. Dan kalau kita tanya diri kita sendiri, sebenarnya insya-Allah semua masuk syurga besok. Dekat syurga ada tandas ke nakkan well formed stool ni? Sebenarnya Allah sendiri tak suka pada serat ini, pandangan saya. Sebab besok di syurga kita tak perlu nak well formed stool ni, tak perlu nak berak banyak-banyak, ya? Sebab yang keluar besok hanya di kulit, harum seperti kasturi. Itu yang saya boleh jawab. Jadi persepsi memerlukan sayur-sayuran ni diberi kepada kami, mengatakan kita perlu berak yang besar supaya lawas berak. Sebenarnya bukan itu sebenarnya jawapannya. Jadi konsep ini bila kita dah belajar, kita dah tak persoal dah. Saya rasa dalam soalan tadi saya sebut semua, dia kata apa tentang vitamin C dia. Ada bukan ada sebut vitamin C itu. Vitamin C ni sebenarnya bukan banyak dalam sayur-sayuran, banyak dalam dalam Quran dia sebut makanlah apa jua buah-buahannya kamu suka. Itu Allah dah sebut dah. Nah, itu dia vitamin C dia. Vitamin C yang ada sedikit ni bukan untuk kita, untuk haiwan. Serat yang ada tu bukan untuk kita, untuk haiwan. Untuk dimakan oleh bakteria dia sendiri, satu set bakteria sini yang menghasilkan daging dan susu. Itu yang kita makan. Ya, ada orang bertanyakan saya, kenapa perlu serat? Dalam tu ada kalsium. Saya kata, Allah menurunkan dalam surah Al-Baqarah menyebutkan, aku turunkan kamu hujan, okay, dan merekah bumi dan tumbuh-tumbuhan di mana binatang ternakmu makan, kamu makan daripada tindakanku dan isinya. Ini Qurannya sebut. Jadi bagi saya, dalam bila turun saja hujan, mineral ada di situ dalam yang Allah dah bagi, ya. Dan mineral ini akan dimasuk dalam sayur-sayuran atau tumbuh-tumbuhan dia. Ternakan makan daripada dia, transfer kalsium tadi, transfer vitamin tadi kepada badan dia, kita makan yang tu. Persoalan saya, kalau nak yang original, tak payahlah makan sayur. Tak payah juga makan daripada daging. Ambil daripada original sekali. Apa dia? Lepas ni kita buat kek daripada tanah. Itu yang original yang ada. Saya rasa saya jawab. Ini satu idea untuk perniagaan kek tanah.
Baik, tadi saya dengar Dr. Azmi katakan kombinasi taibat mana, kemudian kita dengar mana pagi mana. Apa sebenarnya beza? Ini ada soalan daripada para hadirin. Apa bezanya almana dan taibat? Dan nanti untuk Cik Osman beri tanyakan berapa harganya. Okey. Okey, pertama kali kita kena faham konsep tu yang gum arabic adalah 100% soluble fiber. Okey. Kita duduk dalam pemakanan kita ada dua benda, soluble fiber and insoluble fiber. Maksudnya fiber yang kita serap, fiber yang kita buang. Okey. Banyak pemakanan kat luar tu is insoluble fiber. Apa kita makan tu dia buang. Dia buang semua boleh keluar. Yang baik, jahat semua buang keluar. Okey. Your question is what is taibat? Taibat mana? Mana taibat? Dan bezanya. Beza dia. Okey, beza dia taibat ni dia ni aktif sikit. Ada aktif sikit. Dia ada banyak faktor anti-inflammatory dalam dia. Ada banyak faktor yang untuk increasekan immune system kita. That is taibat. Kalau bila kita sakit pagi tu, kita gunakan taibat. Taibat give us energy untuk melawan. So increase your immune system. Mana is more on relaxing phase. It's slow sikit. Tapi dia effect slow tapi dia good. Kita makan malam, kita makan mana, we sleep well. Sebab dia tak aktif sangat. Kalau makan taibat malam, mula tak tidur because you have a very strong activities in your body to increase your immune system. There is difference between mana and taibat, but Dr. Salim can explain further on that. Dah ada signal 10 minit. Rasa tak cukup. Yang nak explain yang ni pun tak cukup 10 minit sebenarnya. Saya tambah sikit. Taibat ni mudahnya. Taibat ni apa saja yang diperlukan untuk merangsang, rangsanglah apa pun, ambil taibat. Rasa tak cukup rangsangan, ambil taibat. Ya? Darah merah tak cukup. Nak rangsang darah merah, maksudnya orang tu pucat, bagi. Nak rangsang selera, bagi taibat. Ya? InsyaAllah yang kuah kering jadi gemuk balik. Jadi maksudnya yang dah rasa gemuk, kurangkan makan taibat. Nanti berselera sangat. Ya? Apa lagi? Laki-laki nak rangsang tenaga, bagi taibat. Laki-laki nak rangsang yang tu, bagi. Wallahi tadi saya sembang dengan Cik Osman, dia kata, pukul 3 pagi dia bangun. Aku nak tidur, kau bangun sekarang buat apa? Ini cerita dengan faham maksudnya saya. Jadi dia merangsang benda yang kadang-kadang kita tak faham. Mana pula dia, saya nak sebutkan, dia melebih kepada meredakan, menenangkan. Ini kaum perempuan lah yang suruh. Ya? Dan dia bagus untuk tulang, dia bagus untuk kulit, dia bagus untuk ni. Saya tak sambung yang kata yang tahu muka tadi, memang betul. Ya? Sapulah. Ya? Basahkan muka sikit, ambil daripada kita pakai mask tu, dapat cekang pagi-pagi, pakai yang tu. Lawa balik semua. InsyaAllah. Ya? Sebab di dalam dia mengandungi apa dinamakan hydroxyproline. Ada satu jenis ubat chemical nama hydroxyproline yang akan menyembuhkan balik kita punya connective tissue dengan collagen. Saya ingat saya jawab yang dulu. Baik. Nak tambah lagi nanti kita tambah kemudian. Cik Osman nak tambah berapa harganya dan sebagainya? Kami di Singapura ya. Harga satu botol dijual pada harga $60, termasuk penghantaran ke rumah percuma. Lagi satu saya nak tambah, kalau ada soalan tentang bila kena makan mana, bila kena makan taibat, hubungi kita. Pegawai Organic Health akan menerangkan bagaimana cara-cara nak mengambil mengikut sukatan-sukatan yang dah sedia ada. Dan kalau ada juga soalan-soalan mungkin medical ke apa, boleh diajukan juga. Dan kami akan terus mengajukan direct to Dr. Salihin walaupun di tempat Kuala Lumpur. Jadi kita dapat support daripada Natural Prebiotics, alhamdulillah, dan juga senarai-senarai doktor yang tadi Dr. Salihin sudah tunjukkan, seperti Dr. Jamil, Dr. Wahab. Mereka selalunya akan memberi jawapan kepada kami sekiranya kami ada pertanyaan-pertanyaan mengenai penyakit medical ataupun dosis-dosis yang tertentu. Ya. Jadi inilah fungsi Organic Health, dapat membantu kalau sekiranya para pelanggan mempunyai soalan-soalan, ajukan kepada kita
Mana yang kita boleh jawab terus menerus, kami akan menjawab. Tapi kalau kami memerlukan sokongan daripada pihak doktor dari Malaysia, kita akan ajukan kepada mereka. Ya. Baik, itulah hikmat tambahannya dari Organic Health. Ini ada satu soalan yang agak pelik tapi saya nak sampaikan juga. Amanah ni nampaknya hadirin sudah pun rasa kebaikannya, kebaikan taubat dan mana ni sudah terbukti kepada manusia. Jadi dia tanya, bolehkah saya berikan mana dan taubat ni kepada haiwan? Kerana kucing saya ada diabetes. Kucing dia ada kencing manis. Subhanallah, soalan ni saya suka. Saya suka sebab satu hari saya pernah dikejutkan oleh seorang hamba Allah datang, seorang Cina Dia datang, dia kata, Dr. Salin, saya datang ni sebab kawan saya Dr. Kadir tadi datang, dia kata sebab kucing saya sakit. Kucing kau sakit? Aku rawat orang bukan rawat kucing. Nah, tapi dia kata sakit apa? Dia kata doktor veterinary dia suruh buat hemodialisis untuk pasien tu, untuk kucing tu. Aku tak tahulah, kata. Aku tak buat kajian dalam kucing, tetapi kalau kau nak, kau main big mana ni, kau bagi kucing kau. Alhamdulillah, kucing tu sihat. Mula beli kencing melompat balik dia. Jadi sebenarnya memang makanan untuk semua orang boleh makan. Tapi sebab haiwan ni dia dah pandai cari makan sendiri, dia tak cari makan makanan tak elok, dia tak cari KFC. Dia pandai. Ya, sebenarnya dia lebih cerdik daripada kita. Mana dan taibat ni pun limited yang ada, kita lah makan dulu, usah bagi haiwan dulu. Kita makan dulu. Kita dah sihat, kita tengok lembu tu lebih gemuk sikit, kita tekam dia. Ya. Dia pandai cari makan sendiri, jangan risau. Ya. Baik, ini ada satu soalan yang saya ingin rangkumkan kerana agak sama. Ada yang katakan untuk penyakit arthritis, penyakit lutut, adakah produk ini bagus dan haruskah mereka tinggalkan ubat doktor ataupun prescription doktor? Tadi sudah disebutkan, kita minta penjelasan. Okey, arthritis dengan osteoarthritis, sakit lutut, dua berbeza. Arthritis biasanya masalah dia jari dan kaki. Okey. Di lutut ni osteoarthritis. Okey. Memang ada satu faktor di dalam mana yang keluarkan satu enzim ke lutut untuk merawat masalah lutut di kalangan orang yang berumur. Ubat doktor jangan tinggal. Okey? Tapi jangan makan ubat tahan sakit. Dia tidak elok untuk buah pinggang. Kalau boleh tahan, tahan. Makanlah gambar Arabic ni, mana taibat. Di samping itu, banyakkan bersenam. InsyaAllah penyakit lutut akan dirawat. Adakah ubat-ubat yang mengatasi rheumatoid arthritis ni kerana apa? Beliau mengatakan beliau ada kesan sampingan bila makan ubat-ubat ni. Adakah mereka berlandaskan steroid? Rheumatoid arthritis punya treatment hanyalah steroid. That's the only treatment for rheumatoid arthritis. Steroid tak bagus. Kita elakkan steroid. Tapi buat masa sekarang, kalau puan ada sakit tu, doktor mula dah rawatan steroid, jangan takut, sambung makan waktu bersama suplemen ni. InsyaAllah dalam masa yang terdekat, bila kita balik semula jumpa doktor bakar tu, dia sendiri akan kurangkan steroid itu. Slowly dia akan menghentikan itu. Silakan. Saya tambah sikit. Sakit arthritis ni, macam Dr. Azmi tadi sebut, dia ada masa dia tak sakit, ada masa sakit sangat-sangat. Okey, kita gunakan taibat kalau waktu dia sakit sangat-sangat. Sebab taibat ni hebat waktu dia sakit. Maksudnya mengerang sakit, makanlah taibat. Ya. Period sakit sangat, makanlah taibat. Waktu sakit, sendi sakit. Tetapi kalau dia dah tak pernah sakit tu, lebihkan makan mana, tak apa. Ya. Itu sebabnya ini nak pendekkan cerita, nanti confuse doktor nak makan mana ke taibat ke apa, sebab pening kepala nak fikir. Sebenarnya kalau dah pening tak erti nak jawab, tak tahu nak buat, mudah saja campurkan mana dan taibat tu. Ambil 1 sudu setengah,
Mana ambil sudu setengah taibat, campur pagi, makan malam, waktu malam. Tadi ada satu soalan tanya nak makan sebelum ke selepas? Sebelum makan. Yang sebaik-baiknya dalam perut yang kosong. Perut kosong bila? Sudah berpuasa tu puasalah. Tetapi kalau dah lepas makan, bila nak makan pula? Mungkin tengok kita makan apa. Kalau makan banyak daging ni susah nak keluar daripada perut ni. Mungkin ada 4 jam, 5 jam, 6 jam baru dikatakan kosong balik perut. Jadi apa yang saya masukkan, waktu malam tu kalau kita memang nak tidur awal, makan pukul 8 lah. Kata lepas hijab pukul 9 je nak tidur atau 10, kenalah makan waktu sebelum dinner. Tapi kalau dijangkakan kita ni memang tidur lewat, nak menyembang dulu ke, nak mengaji ke, nak apa ke waktu malam, nak tidur pukul 12, waktu kita makan pukul 7.30, pukul 8 tu, nak tidur nanti, itu yang terbaiknya waktu makan. Maksudnya selepas 3-4 jam selepas makan, itu pun dianggap sebagai makan waktu perut kosong. That is the best. Jadi waktu malam tu one whole night benda tu berjalan. Tapi boleh dicampur, tak ada masalah boleh Ada dicampur. masalah, bercampur. Baik, kita campur kemudian boleh kongsi dengan kucing. Kalau nak. Baik, ini ada satu soalan doktor, adakah pengambilan kolagen itu baik dan bercanggah dengan produk ini? Kalau orang ni sedang makan kolagen dan sebagainya. Dia nak jawab dulu. Kolagen ni kita penting dalam kita punya sendi, dalam kita punya manusia. Tapi ginilah, kolagen adalah sesuatu yang ada naturally dalam badan kita. Yang perlu kita jaga sekarang ni, bagi badan kita repair diri kita sendiri, kita feed the bacteria dengan baik, nanti dia sendiri buat kerja yang tu. Saya rasa tak perlulah kita nak ambil kolagen daripada mana. Dia ambil daripada placenta lah, daripada apa lah, benda-benda macam ni. Saya rasa. Tapi kalau nak ambil lah. Sebab apa?